kita marah dekat dia. Lepas kau makan, kau ambil pinggan tu, kau pergi basuh. Walaupun ada bibik kat rumah sekalipun, didik anak-anak lambat benda-benda kerja rumah. Tengok rumah bersepah, kau pergi susun balik bagaimana duduk tadi. Ambil baju elok, pakai baju elok, jangan duk main kosong. Kena didik, marah dan didik dia orang. Waktu tu layan dia sebagai seorang hamba. Waktu usia 7 tahun sampai 14 tahun ni, kita marah macam mana pun dia takkan terasa hati, dia marah sekejap. Kadang-kadang dia merajuk sekejap. Tapi dia takkan buat tindakan yang pelik-pelik. Waktu usia 17 sampai 14. Waktu tu. Tapi usia 14 sampai atas, waktu ini waktu sahabat. Peringkat umur ni memang kena bersahabat. Waktu ni tak boleh lagi untuk kita buat apa? Untuk kita nak layan sebagai raja. Hanya apa kita buat? Anak 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun kita layan macam raja. Jom pergi masjid. Ayah pergi lah, saya tak nak pergi, nak tengok TV. Okey, ayah pergi seorang. Pandai-pandai nak kunci pintu. Jom baca Quran. Alah, ngantuk. Okey, kau tidurlah, ayah baca Quran. Kalau kita buat macam tu, okay. Pesan hari ni mungkin tak akan berlaku. Bila pesan? Bila kita besok dah tua, bila kita berhajatkan pada anak-anak, waktu tu baru kita tahu kesilapan kita yang tak boleh ubah lagi pada waktu tu. Tak boleh buat apa. Sebab tu sayang macam mana pun anak ingat. Jadikan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, 14 ke atas, waktu tu kena 7 tahun ke 10 tahun tak nak solat, suruh solat. 10 tahun ke atas dah kena watan. Start umur 14 tak boleh watan. Tapi kena dengan cara yang macam lain. Cara yang macam lain, kalau boleh kata kena bersahabat, kena kawan. Ada seorang doktor di Melaka. Dia cerita, dia kata dia anak dia pergi ke Pauta, dia ikut sekali. Dia kata macam tu. Dia kata macam mana kalau kita tak bersahabat, tak kawan macam tu, kita duduk kawan orang pelik-pelik. Saya jadi kawan dia. Pergi panggung wayang, dia pergi dengan saya. Pergi supermarket, dia pergi dengan saya. Berkawan, buat macam kawan semua. Maka macam tu. Kalau boleh buat macam tu, Masya Allah. Zaman hari ni mungkin boleh buat. Zaman dahulu bapak-bapak kita dah gerak. Zaman hari ni mak ayah ni lebih, sebab masa kita dengan anak-anak kurang, jadi menyebabkan bila duduk sekali itu kita akan jadi lebih rapat dan lebih senang untuk berbincang. Maka gunakan peluang tu. Ini tanggungjawab yang kita kena buat, orang bertanggungjawab. Iaitu dalam bab perkara-perkara asas. Itu yang pertama sekali kita kata apa tadi? Apa dia tadi? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum tu, poin yang pertama, tanggungjawab seorang bapa. Didikan agama. Dalam bab didikan agama, bagi didikan agama. Sampai bila-bila. Didikan agama ni jangan langsung disahkan daripada anak-anak. Yang ni yang akan jadi qurratu aini kita ketika mana kita berada di akhirat. Baik. Berlaku satu kes di Melaka adalah saya sedih sangat-sangat tengok benda tu. Berlaku kat depan mata. Ada orang datang, saya tengah duduk belajar macam ni. Orang datang bisik kat singgah, dia kata, Ustaz, tak tolong sangat-sangat tidak lagi Ustaz singgah kat rumah. Ada satu rumah dekat sini, ada seorang pak orang tengah dagang. Ustaz, saya pergi tengok. Pergi dah tengok. Pergi tengok, nampak abang ni dia sakit, demam kuning. Umur 50 lebih, mata kuning. Dan orang kata apa dalam keadaan gelisah. Orang nazak ni dia akan gelisah. Dia empat tangan dia ke kanan, dia empat tangan dia ke kiri. Kejap dia toleh ke kanan, kejap dia toleh ke kiri, kejap dia bangun duduk. Dia bercakap benda yang tak difaham. Dia pun pergi dekat telinga dia, sebutlah ilaha illallah. Dia toleh ke orang lain. Sebut lagi pula, dia toleh ke orang lain. Kita azan pun dia toleh ke orang lain. Lepas tu abang impor dia datang kat bisik, dia kata, Ustaz, sakar Ustaz. Dia kata orang kakak tak bersih dengan kakak. Mana kau tahu ada kakak? Habis tu kalau kakak macam mana nak buat? Dia kata tak tahulah, orang try. Dia kata buka buku. Dia kata betul lah, kalau rumah kampung masalah ni dia duduk rumah flat ni nak buka apa? Rumah flat pula bawah sekali. Orang kakak. Dia kata bukan kakak. Sebab tu nak buat dia tak sampai ajak. Tak apalah dia tengok macam tu, saya pun tanya, mak dia ada tak lagi mak dia? Orang kata ada lagi, Ustaz, boleh tak panggil mak dia datang sekejap? Mak ni datang daripada bilik, dia usia mak dia dah 80 tahun lebih. Datang, mengesot dia datang. Datang mengesot. Dia kata dia, Ustaz, dia kata makcik, minta maaf makcik. Pokoklah anak makcik ni kalau dia ada apa-apa salah makcik, makcik ampunlah dosa dia.
Mak dia datang dengan menangis pergi kat telinga anak ni. Dia kata, awang lah saya sebut. Awang dia kata, aku halalkan makan minum engkau semua benda aku halalkan dunia akhirat pada engkau. Sampai menangis ni mak ni. Pergi kat anak sedang nazak. Sama juga keadaan tak berubah. Dia panggil ada anak-anak dia kata tidak anak 5 orang. Sosalah panggil anak datang dulu pulang. Kita tengok ayat. Semua tutup. Abang dia baca Quran. Dia boleh kau tak boleh. Adik dia baca Quran, tak boleh. Kakak dia baca Quran, tak boleh. Adik dia baca Quran, tak boleh. 5 orang anak seorang pun tak boleh baca Quran. Lepas tu abang ipar jawab, Ustaz saya dah panggil orang masjid datang baca Quran. Saya kata saya bukan tanya orang masjid. Saya nak ni anak-anak sendiri yang nak baca Quran untuk mak ayah dari anak-anak nak baca. Kalau anak-anak tak baca, saya kata orang lain nak baca macam mana. Saya kata kenapa anak-anak kena baca. Yang pertama sekali sebab bila anak yang baca Quran untuk mak ayah dia, bacaan dia tadi tu bacaan dengan kasih sayang. Bacaan dengan kasih sayang berbeza daripada orang masjid, orang surau. Kita hari katakan orang yang tak pernah datang masjid, tak pernah datang ke surau, tiba-tiba orang datang beritahu kata ada seorang Pak Haji ke ujung jalan sana pagi ke rumah pergi baca yasin. Dia tengah nazak. Kita pun dah tak kenal dia. Dia tak pernah datang ke surau. Kebetulan kita kenal dia pun kenal dari sisi yang tak baik. Yang pertama dah gagal, kemudiannya pula muka masak, tak pernah bertegur siapa. Bila kita pergi baca yasin sekadar tak mulut, perasaan kasih sayang pun tak ada. Sebab tu penting sangat-sangat ni anak-anak yang baca untuk mak ayah ketika mana mak ayah sedang sakit. Sebab bila dia baca dengan kasih sayang. Ni ayah aku ni nak meninggal ni. Kita baca yasin tu mengalir air mata sambil doa, ya Allah ni bapa aku ni, ya Allah mudahkan dah mati dia kalau sekiranya dia nak mati, ataupun panjang kalau umurnya sekiranya kau nak panjangkan. Kita baca dengan kasih sayang dalam keadaan yang tersebut. Kalau kita pergi talqinkan ayah, kita pun talqinkan dengan semua-semua. Saya bapak saya masuk ke hospital, nenek saya paling penting dah tulis, iaitu biasakan dengan wasiatkan kepada anak. Ibu bapak ni, yang kedua tadi bab agama ni, yang kedua wasiat. Tinggalkan wasiat. Tinggalkan wasiat ni tujuan untuk apa? Tujuan untuk anak-anak dia serius sikit, supaya dia rasa berdoa dan dia rasa takut, ataupun dia rasa lebih menghargai ibu ayah dia. Nak wasiat macam mana? Mak saya wasiatkan kat saya. Dia kata panggil anak-anak semua, Mama, aku wasiatkan pada kamu. Wasiat ni bukan wasiat betul. Wasiat perbuatan. Aku wasiatkan kepada kamu anak-anakku. Aku ada anak lelaki ramai. Anak lelaki aku ada 5 orang, yang perempuan 3 orang. Anak perempuan 3 orang ni aku wasiatkan, kalau aku mati, kamu bertiga lah yang akan mandikan aku. Anak-anak yang lelaki pula 5 orang, korang ramai lelaki 5 orang. Jadi kalau aku mati, maka aku wasiatkan korang jangan bawa aku dengan kenderaan, tapi usunglah aku sampai ke kubur. Dia pula sebut sampai menangis ni, kita dengar dia mencur lah semua dia, anak-anak semua dia. Semua sebut. Dia kata aku bela korang daripada besar tapak tangan, aku tatang korang, aku bagi pelajaran, aku bagi segala-galanya. Dia kata sampai aku ni kain batik pun tak pernah bertukar. Dia kata mata-mata nak pergi korang senang. Dia kata kalau aku mati besok, apa korang nak buat? Usung aku sampai ke kubur. Kita nak dengar, korang setuju ke tidak? Semua mengangguk. Kita pun jawab, jangan kata usung no. Kalau boleh tanggung, bukan tanggung. Dia kata jangan lu cakap sah. Jangan cakap sah. Besok takut apa tak terbuat. Waktu dia cakap waktu tu, rumah saya dengan kubur tak sampai 1 kilometer. Hari ni rumah saya dengan kubur dekat 5 kilometer. Saya kata aku dah, mak saya ada lagi. Cakap mak tak nak tukar sama wasiat tu. Apa kata mak dia? Dia kata tak, aku dah wasiat, aku tak mahu tukar lagi, orang punya usung juga. Baik, macam mana nak buat kalau dah jadi macam tu? Boleh bawa separuh dan kereta, usung separuh. Malah tu beriku dulu, data dulu. Benda yang tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. So separuh jalan kita usung, separuh jalan kita bawa dengan kereta. Mak saya masih ada, umur dah 70 je. Bapak saya wasiat yang lain pula. Bapak saya wasiat, kalau aku mati, hang jadi imam. Kalau adik-adik aku yang mati, atuk engkau mati, nenek engkau mati, engkau jadi imam. Mak engkau mati, engkau jadi imam. Aku mati pun, engkau juga yang akan jadi imam. Sebab dalam ramai-ramai saya yang belajar agama lebih sikit mana ingat,
adik-beradik yang lain. Bila dia bagi wasiat macam tu, kita anak-anak ni dia rasa lebih untuk nak jaga benda tu. Kan kata insya-Allah kita pun waktu tu kita belajar semua kita letak hati Allah aku belajar antaranya supaya manfaat pergi kepada ibu bapa. Adik-beradik yang lain yang tak tahu mandi mayat, dia mula start belajar mandi mayat. Tak tahu buat pengurusan jenazah, dia akan belajar pengurusan jenazah. Sebab apa? Wasiat mak ayah. Kita beritahu wasiat itu wajib kena tunaikan. Kalau wajib kena tunaikan, maka insya-Allah kami akan buat setakat yang kami boleh buat. 2 hari sebelum, sehari sebelum bapa saya meninggal, nenek saya meninggal. Dia sebut, nenek kau dah meninggal, baliklah. Dia kata tak boleh bawa kereta pelan-pelan. Dia kata sebab nak dibumikan pagi besok. Tapi dia kata besok engkau lah yang akan jadi imam jenazah nenek kau besok. Yang jadi solat imam solat jenazah. Dia kata insya-Allah. Kemudian aku nanti besok pun kau juga jadi imam. Saya pun tak apa, tak kata apa. Balik ke rumah, tengok nenek saya, tengok bapak saya turut bagi. Tak apalah pagi besok tu kita pun buat persiapan untuk nenek. Bapak saya pun dia kata bawa balik dia ke rumah pun tak, dia kata tak sihat. Tak sihat dia. Lepas tu nak solat semua, dia kata kau tolong bacakan sekejap dalam air ni, aku nak solat. Kita pun baca, tentu dia minum solat tapi minum. Itulah minuman yang terakhir masuk dalam mulut dia sebelum meninggal. Lepas tu pula dia rasa tak sedap badan, bawa pergi ke hospital. Hospital kata serangan jantung, tahan kawat. So lepas bumikan nenek saya, pergi pula kepada bapak saya, sehinggalah dia meninggal. Belum meninggal macam tu. Antaranya kita pun tengok, bila kita tengok bapak kita dengan ada anak ni yang paling sedih sekali. Tapi kalau anak yang tak ada didikan agama, apa dia buat? Duduk tunggu tengok je lah. Tunggu kat luar bilik, sekejap tengok. Tapi kalau anak yang tahu ada anak sedikit, yang anak yang dididik dengan didikan agama, apa yang dia buat? Paling kurang baca Yasin, paling kurang baca Al-Quran, paling kurang dia akan duduk di sebelah bapak dia. Apa dia buat? Yang pertama tauhidkan, sebutlah ilah ilallah, dengan bapak, bisikan kaki dia, sebutkan perkataan yang baik, ingatkan dia tentang akhirat. Itu yang patut-patut dibuat. Pesan kepada dia benda-benda yang baik. Sampailah bila bapak saya tengok dia orang nak angkat bapak saya naik ke atas troli nak dibawa pergi ke hospital besar pula. Waktu tu saya terperasan. Sebab kita ada ilmu tu kita tahu. Dia angkat kan saya tahu dah bapak saya tengah dalam. Sebab nampak dah kaki dia tu dah waktu tu darah sudah berjalan. Saya kata tolong letak balik bapak saya tengah dalam ni. Saya kata orang pun letak balik, panggil doktor. Saya kata memang tengah dalam. Dia termasukkan benda tu dalam mulut. Faham pakai tu kan. Saya waktu tu pergi kat Lima tak sempat sampai 1 minit tu sudah meninggal. Bila dah meninggal, apa kita buat? Saya terus kata doktor tolong mudahkan doktor. Kalau boleh tak payah cek-cek apa-apa, doktor pun dah tahu lah. Dia kata okey start main ubat. Kita pulkan main ubat tu dalam masa 15 minit dikeluarkan. Meninggal 9-15 minit. Lebih kurang dalam 10 minit dalam tu belum lepas ubat semua. Balik ke rumah pukul 11 pagi dah sampai ke kubur. Saya buat dalam tempoh tak sampai pun 2 jam menguruskan jenazah bapak saya sampailah ke kubur, dikebumikan pukul 11 pagi, meninggal pukul 9 pagi. Maknanya kita dah sabar. Apa nak buat? Selesaikan urusan. Orang kata tunggulah dulu, saya kata saya tak tunggu lagi dah. Ada orang datang tanya siapa dah jadi imam, saya kata saya jadi imam. Siapa nak mandikan jenazah, saya nak mandikan jenazah. Siapa nak buat kain kapan pergi. Orang lain saya kata saya tak boleh potong. Oh kita bagi ke orang lain, kita buat semua. Balik tak letak dah terus buat masuk ke dalam bilik, kita yang mandikan. Tak payah tunggu semua datang benda-benda peralatan mandi. Kita dah boleh buat semua. Itu yang patut-patut dibuat oleh anak-anak. Macam mana nak buat? Kena didik kan? Kena pesan. Macam mana nak suruh dia orang buat juga? Bagi wasiat. Wasiat kan? Biasakan. Tak mudah lagi saya rasa dia nak bagi wasiat kan mati semua. Buat dia orang mati semua. Biasakan dengan wasiat. Supaya anak-anak lebih serius dalam bab itu. Baik, so yang pertama didik dengan didikan agama. Okey, kemudian yang keduanya pula bagaimana yang saya sebutkan tadi dalam bab perkara wasiat. Itu di antara yang lain-lain itu dalam bab akademik nyawa tu yang tu pandai-pandai di dalam kita pandai-pandai kita dalam bab pendidikan. Baik, yang seterusnya itu tanggungjawab ibu ayah. Bagaimana pula dengan tanggungjawab anak-anak? Tanggungjawab anak-anak boleh buat seperti satu ayat dalam Al-Quran. Kalau siapa tengok dalam surah, boleh cek, buka dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 23 dan ayat yang ke-24. Ini tanggungjawab.
Anak-anak kepada bapa, ingat Allah suruh kita ingat dalam Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Sebelum saya pergi surah Isra ni, saya bawa pergi ke surah Al-Aqaf dulu. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalat ummuhu kurha wa wadu'athu kurha. Allah perintahkan kita untuk buat baik kepada kedua ibu bapa kita. Kalau ibu bapa kita ni dia telah, terutama mak ni, mengandungkan kita dalam keadaan susah payah dan melahirkan kita pun dalam keadaan susah payah. Allah bukan senang nak mengandung ni 9 bulan ni, nak melahirkan pula. Saya ingat kita, isteri kita, ya Allah, waktu mengandung tu dengan berbagai macam suami saja yang terperit, yang orang kata pun melayan kerana isteri yang mengandung. Apa-apa kat sini yang dah jadi bapa, dia tahulah macam mana isteri dia mengandung. Saya anak yang pertama, waktu tu kita tu tak tahu, tak ada pengalaman. Apa kita buat? Isteri jadi bawa budak waktu awal-awal mengandung. Balik ke rumah ada pokok mempelang jiran sebelah rumah. Isteri kata, abang nak makan buah mempelang tu? Dia kata, ayah kau kita pergi beli kat pasar malam, awak nak 3 kilo je beli. Dia kata, tak mau yang pasar malam, nak pasar malam nak buah mempelang tu, jiran punya. Dia kata, tak pergi bahasa. Kata, nak apa yang awak nak? Saya kata, pergi beli je lah. Itu orang punya, kita pergi beli. Nak berapa banyak awak nak, saya pergi belikan. Dia kata, boleh minta tolong sikit, orang pergi ambil buah mempelang. Dia tak boleh dah tu, belum lagi minta yang besar. Dia kata, yang tu masalahnya yang orang. Waktu tu kita baru kahwin, belum kerah lagi waktu tu, tak apa nak kenal dengan isterinya. Nah tu yang orang punya. Yang nak ni, kalau awak nak kat siap, saya taruh pergi cari sampai dia siap, saya taruh cari. Kalau nak betul. Dia kata, tak nak, saya nak sebelah rumah. Ikutlah, dia kata, tak nak ambil sebelah, nanti saya ambil sendiri. Saya pun sebut dia, kalau rasa nak makan yang haram, fikir ambil sendiri. Oh, yang mulut suami waktu tu. Waktu tu kita tak, baru kahwin. Tak apa. Kemudian saya pun keluar pergi mengajar masjid. Balik-balik rumah tengah-tengah, burung pelang dekat atas meja. Saya kata, sudah rupanya bini aku pergi ambil tu, burung pelang pak. Allah. Saya pun keluar daripada rumah, ketuk rumah jiran. Saya kata, Assalamualaikum bang, isteri saya aku buang pelang rumah bang, jadi dia tak beritahu. Bila saya datang nak beritahu ni, mungkin dia apa namanya, mengidap rumahnya. Dia kata tak, dia kata dia yang datang minta, saya tolong kaitkan tu dia. Saya pun lega. Tapi tu dah kata, kerana yang macam tu kadang-kadang tengah malam minta benda pelik. Kawan saya, isteri dia minta apa? Minta nak isap ibu jari kaki dia. Kaki pelik. Minta nak isap ibu jari kaki ni. Jadi dia kata, ustaz nak pergi, kita pergi ni. Dia kata dia minta dia gamuk isap bagi ni. Pelik. Susahnya bukan senang orang perempuan yang tengah mengandung. Ya Allah, rangainya dengan karenaknya. Susahnya ni yang mengandung. Nak melahirkan anak bukannya senang juga. Kita yang lelaki relax saja duduk kat luar. Anak pertama, doktor kata, ustaz, cik, tak boleh, suami tak boleh masuk. Alhamdulillah, suami tak boleh masuk. Anak kedua, ketiga, keempat, di hospital pantai. Doktor kata, bapak kena boleh duduk sekali pulang. Isteri dia kata, jom masuk sekali. Saya kata, sudah. Kita takut dah. Itu juga, tapi tak boleh tengok. Nak tengok orang perempuan anak ni. Kalau siapa yang pernah tengok, dia tahu lah. Bapak baru kita tengok isteri mengandung salin. Tak tahu. Tak tahu dia masuk lah. Ada gambar apa lain? Dalam. Itu ada. Ada mana-mana. Itu dalam ada speaker. Itu kan. Sebab tu kita kata susah. Mengandung pun susah, beranak pun susah. Tengok ya Allah menerangnya ni sampai mengalir air mata, menangis, meraung. Allah Akbar, Allah saja yang mengetahui. Sebab itu dalam bila disebabkan oleh panas susah payah. Lepas tu belum buat tambah lagi. Sehingga Allah sebut dalam Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Hamalat ummuhu kurha wa wadu'athu kurha. Mak engkau, dia kata, mengandungkan engkau dalam keadaan susah payah dan melahirkan engkau juga dalam keadaan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dia mengandungkan engkau campur dengan menyusu 2 tahun selama jumlah keseluruhan 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu, sampailah kamu seorang kanak-kanak itu dah jadi seorang yang dewasa.
wa balagha arba'ina sanatan, dan sampai umur dia 40 tahun, apa kata dia? Faqala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Maka anak ni dia kena angkat tangan minta doa kepada Allah. Minta doa apa? Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur atas nikmat yang Kau telah berikan kepada kau. Wa ala walidai, juga syukur di atas kedua ibu bapa aku yang telah membesarkan aku. Ini perintah Allah. Siapa yang dah pun dewasa, umur 40 tahun, maka dia kena minta doa, minta jadikan dia orang yang bersyukur kepada Allah dan bersyukur di atas apa yang Allah berikan kepada kedua ibu bapa. Dalam bab dunia pun Allah suruh kita bersyukur kepada kedua ibu bapa. Ini cerita bagaimana tingginya martabat ibu dan ayah di sisi Allah. Ayat yang kedua kalau siapa pasal dalam surah Al-Isra, seterusnya. Ayat dalam surah Al-Isra, ayat yang ke-23 dan 24. Apa kata Allah? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, kami telah perintahkan, Allah Tuhanmu Allah telah memerintahkan kamu jangan sembah selain daripada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan buat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, dan jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya, au kilahuma fala taqul lahumā uffin, dan janganlah buat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya sudah sampai usia tua dalam pemeliharaan. Allah perintahkan kita, wahai manusia, sembah aku, jangan syirik. Yang keduanya pula buat baik kepada kedua ibu bapa, dan sampailah kepada kedua ibu bapa kamu dah sampai orang tua yang dah tak ada upaya lagi nak lakat. Lepas tu dalam bab ni ramai kadang-kadang ibu bapa yang saya selalu sebut kat mana-mana tempat saya ceramah, saya kata tuan-tuan, siapa-siapa yang minta Allah panjangkan umur, ingat juga satu bab. Satu bab apa? Kadang-kadang kalau kita tanya soalan, nak ada umur panjang? Mau umur panjang? Kalau kita tanya soalan, nak umur panjang? Mau? Haji mau umur panjang ni? Nak? Ha? Mau? Mesti ya, mesti jawab tu. Okey, orang belakang mana nak umur panjang? Nak? Abang kita nak umur panjang? Tak mau? Okey. Pakcik nak umur panjang? Nak umur panjang? Tak mau? Ha? Siapa tak mau, jadi kita doakan dia umur. Ibu-ibu kita nak umur panjang? Nak umur panjang? Nak? Tak mau? Nak? Ha, nak. Okey, baik. Makcik kita yang belakang tudung hitam nak umur panjang? Makcik kita? Nak? Okey, nak umur panjang. Baik. Kita semua nak umur panjang, tapi ingat, dalam Al-Quran, surah Yasin yang kita baca malam Jumaat, ada satu ayat cerita pasal umur. Apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Kata Allah, siapa yang kami panjangkan umur dia, kami akan kembalikan balik dia kepada keadaan asal. Siapa yang nak umur panjang, Allah kata boleh, tapi kami akan kembalikan balik kamu dalam keadaan asal. So kita ibu dan bapa ni, siapa-siapa yang Allah panjangkan umur, katakan kita nak 100 tahun. 100 tahun mau? Okey, 100 tahun. 100 tahun ni ada apa lagi, dah tinggal isi dengan tinggal tulang dengan kulit. Ada apa ni? Dia akan akhir tu jadi mengecil balik. Akhir sekali kalau jadi budak-budak semua, kulit macam budak-budak, rupa macam budak-budak, kita seronok. Masalahnya kulit jadi orang tua, umur makin bertambah, panggil budak-budak. Apa dah panggil budak-budak? Kencing dah tak terasa, berak dah tak terasa, makan kena suap, akal pun waktu tu dah mula tak ingat, jadi nyanyuk. Waktu tu anak-anak kita kena suap kita, kena jaga kita, kena tukar pampers kita. Baik, anak-anak yang kita didik dengan agama tadi, insya-Allah anak-anak ni dia boleh jaga mak ayah kalau dididik dengan agama. Tapi kalau anak-anak yang kita hanya didik dia dengan ilmu matematik, dengan ilmu sains, tak tentu lagi dia boleh jaga. Sebab tu kita katakan kat sini, ibu bapa, mana-mana ibu bapa ni, kadang-kadang anak-anak yang taat kepada kita waktu sekarang ni, tak semestinya dia akan taat sampai kita tua betul.
Mak saya minta satu doa. Dia kata, ya Allah, kalau kau nak matikan aku, janganlah matikan aku ketika umur aku tertua lanjut. Sebab apa dia kata, aku takut sangat-sangat. Ni dia sebut kat depan Nabi semua ni. Bila dah sembuh ni, ni kita dah masuk bulan puasa, masuk dekat malam raya tu berkumpul anak-anak ramai-ramai. Sebutkan kat anak semua ni benda yang macam ni. Sebut macam mana? Sebut kat dia orang. Ni ayah yang masa tak tahu lah. Ayah takut minta doa dekat Allah. Kalau sekiranya Allah nak panjangkan umur ayah, janganlah panjang sangat-sangat. Sebab apa? Ayah takut orang yang ada hari ini, orang sayang lagi dekat ayah. Sebab apa? Ayah masih boleh bercakap, boleh bagi duit, boleh bekerja, boleh bergerak. Tapi besok-besok bila ayah dah sakit, kamu-kamu anak yang soleh ni, kadang-kadang tidak bulan tak tentu lagi boleh jadi soleh ataupun tidak. Tidak bulan anak-anak kita boleh jadi anak yang derhaka. Sebab apa? Mana tahap bulan 2 boleh jaga mak ayah, tapi bila dah sampai main tahap masuk dia nak mandi, kita bawa, kita bawa kejap tukar pampers, bagi makan berak, bagi makan berak. Isteri pun sila-sila boleh jadi isteri yang derhaka kalau dah tak ada didikan agama bila ada dalam situasi yang macam tu. Lepas tu yang kita takut sangat-sangat dalam bab ni, anak-anak kita hari ni penting didik mereka dengan agama kalau kita takut. Bahkan anak-anak juga kena ingat dalam bab ni, kewajipan mereka untuk jaga mak ayah ni daripada sekarang ni sampai wayah dan tua. Dalam ayat ni apa kata Allah? Iaitu imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma, sampailah umur mereka dah sampai tua. Kedua-dua mereka kalau dah jadi tua, maka hendaklah kamu jaga mereka ketika ibu ayah kita dalam keadaan tua. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā, bahkan janganlah kamu berkata kepada mereka, walaupun satu keadaan iaitu keadaan tak suka. Kataan in. Hari ni berapa ramai kita tengok anak-anak yang derhaka. Apa dia cakap? Kadang-kadang ditengking mak dan ayah. Saya pantang budak-budak tengking dekat mak ayah dia, walaupun anak orang. Kadang kita tengok tu anak-anak saudara kita, saya kalau depan saya memang saya akan sama ada cubit ataupun kita tampuk. Kena ajar dengan ayah jaga adab dalam bab ni, dengan mak jaga adab. Saya dididik, kalau kita duduk kat atas kerusi macam ni, tiba-tiba bapak kita datang, bapak kita kat bawah, maka otomatik kita akan duduk kat bawah. Bila bapak ada kat depan, kami tak akan dudukkan kaki. Kita dididik ketika bapak, mak ayah kita tidur, anak-anak tak akan melangkah di atas mak dan ayah. Sebab apa? Sebab nak didik adab. Bukan begitu sekali, ini bapak, ini mak, ini bukan kawan-kawan korang. Ada cara dia untuk kamu bermuamalah dengan mereka. Ada cara dia. Ini kena didik pada anak-anak. Dan anak-anak dia kena sedar dalam bab ni, kena jaga. Pada redha Allah ala redha walidain. Redha Allah terletak pada redha kedua-dua bapa. Hari ni kalau orang datang jumpa kita, tanya masalah hidup aku kacau bilau. Macam mana cara kita nak tahu, nak cek kat mana kacau bilau dia? Cek yang pertama, tanya dia, solat kau okey tak? Dia kata solat okey. Kalau dia kata solat okey tapi hidup dia cacat merba juga, kita cek yang kedua. Apa dia cek yang kedua? Engkau dengan mak ayah kau macam mana? Kebiasaannya, orang yang derhaka pada mak ayah ni kat dunia lagi Allah dah bagi ya. Kat dunia lagi dia dah dapat. Seorang hamba Allah dia derhaka ni, kali pertama pergi buat umrah. Sebelum dia pergi umrah, saya ceritakanlah hebatnya Kaabah, hebatnya Mekah, hebatnya Masjid Nabawi, monoknya beribadat dekat sana. Kali pertama sampai seronok sangat-sangat. Kadang-kadang tengok Kaabah tu kita dah boleh menangis dah. Apa kata dia? Dia pun pergi kat sana 3 hari dah sampai kat Mekah. Dia telefon saya dekat Malaysia. Dia kata, Ustaz nak tanya soalan. Hari tu Ustaz kata orang yang datang ke Kaabah sekurang-kurangnya air mata mengalir titik. Dia kata, pasal sebuah kanan-kanan. Saya dah 3 hari dah kata kat Mekah ni, tengok Kaabah ni tak rasa apa-apa pun. Dia kata kau ni dah something wrong. Dia kata saya rasa macam dekat masjid Malaysia macam biasa, tak rasa apa-apa. Dia kata kau ni dah something wrong masalah ni. Kau ada apa-apa masalah tak dengan adik-beradik kau atau dengan mak ayah kau? Kau cerita kat aku betul. Kemudian baru dia cerita, dia kata betul Ustaz, saya bergaduh dengan mak saya kat Mekah. Dia kata memang kau tak akan dapat kasar sebabkan Allah akan hijabkan kau. Kat dunia lagi Allah akan balas. Apa yang dia hantar pada kedua bapa ni, kat dunia lagi. Cerita yang masyhur kat dalam buku-buku tasawuf, cerita Al-Qamar. Faham tak saya kata tu? Pernah baca cerita Al-Qamar? Cerita Al-Qamar.
Dia ni bukan dia cakap kurang ajar dengan bapak dengan mak dia. Bukan soal cakap kurang ajar dengan mak dia. Dia hanya sekadar melebihkan isteri daripada mak. Hari ni berapa ramai ni kita yang ada isteri kadang-kadang secara tak langsung lebih ikutkan kata isteri nak dibandingkan dengan kata mak. Al-Qamah ni sampai ke satu tahap nak mengucap tak boleh. Punca disebabkan kerana dia katakan disebabkan kerana dia melebihkan isteri dia daripada mak dia. Maka begitu sekali nak kata power tempat mak ni. Sehingga satu hari para sahabat pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa aku kena buat baik? Maka Nabi kata, ummu, mak kau. Kemudian summaman, ummu. Yang keduanya juga mak kau. Summaman, kemudian siapa lagi? Ummu. Kemudian yang keempat, siapa lagi? Barulah abu, bapak kau. Bapak jatuh nombor 4. 3 mak, 1 bapak. Nak ceritakan dahsyatnya dalam bab mak. Tapi kedua-duanya tempat kedudukannya adalah sama, iaitu dalam bab penghormatan. Wajib untuk menghormati walaupun siapa pun mereka. Walaupun siapa pun mereka. Kat sini lah letaknya antara pendidikan dalam agama yang Islam wajibkan. Baik. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan janganlah kamu meninggikan suara. Bukan sekadar kata meninggikan suara pun tak boleh. Cakap apa lama ni Allah tu. Kat dunia lagi Allah tak berikan. Jangan ingat mak kita macam mana sekalipun hormat dia. Kerana redha Allah terletak pada redha kedua bapa jaga sangat-sangat dalam hubungan mak ayah kita ni. Kalau tak perasan ada satu lagi surah surah Luqman juga menceritakan yang sama. Dia ada surah Al-Isra, dalam surah Luqman juga dalam surah Al-Ankabut menceritakan dalam bab baik melakukan kebaikan kepada kedua bapa dan dosa bagi orang yang apa namanya derhaka kepada kedua bapa. Baik, antaranya apa dia hak kedua bapa yang kita kena tunaikan. Yang pertama, ketaatan. Taat pada kedua ibu bapa dan menyambut panggilan bila mana mak dan ayah panggil. Bapa telefon balik ke kampung sekejap, kena balik. Mak telefon boleh tak aku nak minta kau buat ni, kena buat. Taat, ketaatan kepada ibu-ibu tu selepas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pernah buat apa? Pernah menahan, meminta seorang sahabat untuk balik rumah, kau tak payah keluar ke jihad. Bila datang dari jihad, apa kata Nabi SAW? Kau ada mak lagi tak? Ada. Kau balik buat baik kat mak kau tak ada dalam jihad. Sehingga kan dalam bab solat sunat, kalau kita tengah solat sunat, tiba-tiba mak kita panggil, nak teruskan solat ke nak sahur panggilan? Sahur panggilan pada tersebut. Melainkan solat wajib. Solat sunat kena sahur panggilan. Sampai begitu sekali nak ceritakan kewajipan dia. Baik, yang kedua, at-tawadhu lahuma, iaitu merendah diri di hadapan keduanya. Biarlah dia cakap apa pun kat kita. Kadang-kadang dia cakap tu tak betul pun, dengar sajalah, pasang sajalah telinga, tak payah berkata apa-apa, diam tunduk. Walaupun kita tahu benda yang dia cakap tu adalah salah, selagi mana tak masuk dalam bab maksiat, dengar telinga. Dengar, kita katakan tu maksudnya tawadhu di hadapan kedua mereka dan bermuamalah dengan lemah lembut kepada mereka. Kadang-kadang bahasa mak ayah ni dia pelik sikit. Bahasa dia pelik. Contoh kita kata, mak saya naik kursi roda, tak larat dah kita balik. Mak, jom kita berjalan. Saya kata aku dah tak larat dah, tak berjalan, walau gila nak jalan. Tapi kita tahu kalau dia kata tak payah tu, maknanya dia nak lah tu. Apa kita buat? Kita apa? Pakai baju. Ada apa? Pakai dalam baju. Dia pun pakai baju semua siap. Kita bawa naik tak kereta. Lepas tu tak bawa pergi jalan, tak pergi mana pun, pergi jalan-jalan. Tengok mana kalau balik 2 minggu dia cerita kat jalan, tak habis kita bawa dia jalan. Seronok yang mak ayah ni. Kadang-kadang kita tahu bapak kita suka apa. Katakan bapak kita suka mi Bandung, jauh mi Bandung muak contohnya. Dia tak suruh beli, kita pergi beli bagi kat dia. Tengok, suka, seronoknya. Seronoknya, Masya Allah, Allah saja mengetahui. Biasanya dia akan cerita kat awak apa yang anak dia buat tu dia. Dia kelebihan dalam bab perkara yang macam ni. Lepas tu kita kata, jangan tunggu dia minta. Kita sendiri yang kena faham, kena tahu kat mana yang mak ayah kita suka. Kemudian rendahkan suara ketika mana bercakap dengan kedua mereka. Cakap perlahan-lahan, rendahkan suara. Yang keempat, gunakan perkataan yang paling terbaik bila bercakap. Perkataan kasih sayang, perkataan yang lembut, perkataan yang baik, perkataan yang cantik bila mana berbicara
Kemudian buat baik ketika mana bermuamalah. Contoh ketika mana mereka dah usia tua. Bila dah usia tua, cara bergaul dan cara yang berbeza sebagaimana waktu dia muda. Bila waktu tua kena bergurau sudah. Kadang-kadang kita bergurau pasal gigi dia, bergurau pasal kulit dia, bergurau pasal tubuh badan dia, benda-benda yang boleh menyemanokan dia. Dan kadang-kadang bapak saya waktu tu gigi dia empat, gigi pakai mikroskop. Tanya dia, ayah bila ayah dah mati besok gigi palsu ni nak masih agak apa. Benda tu bukan berawat, bagi dia seronok. Bagi dia seronok. Tak kira lah apa pun, bapak kita suka mesti. Kita duk tengok cerita lain, walaupun dia tak suruh buka-buka saja, tak apalah, layan lah bagi dia tengok mesti. Bapak saya suka kan National Geographic tu. Bila dia duduk depan TV je, kita tahu lah, tak apalah, kita sanggup buka kali channel tu, dia akan bagi dia layan. Dia layan cerita ada suka, tanda kita hormat. Antaranya lagi, waktu makan. Sebab tu kita dididik waktu kecil. Bila kita besar, kita tahu lah macam mana nak layan. Contoh macam saya dididik bila kecil, mak saya tak akan benarkan siapa pun mulakan jamuah makanan melainkan bapak dalam jamuah. Meja makan tu gasakan, tempat yang duduk satu kursi tu kat ujung meja tu, itu tempat bapak. Siapa pun tak boleh duduk kat tempat tu. So bapak saya akan duduk. So kita dah duduk dia, tunggu bapak kita duduk. Bila dia duduk saja, yang lain tak boleh lagi nak jamuah, melainkan bapak kita dahulu mula jamuah, barulah kita yang lain akan jamuah. Sampai begitu sekali. Nak buat apa-apa pun, masak makanan apa-apa pun, tunggu bapak balik terlebih dahulu, barulah kita makan. Bila kita dah sampai macam tu, melebihkan ibu ayah, bila kita dah besar, automatik kita akan buat benda yang macam tu. Baik, kemudian yang keenam, doa lahumma birrahmah. Doakan kepada mereka ketika mana mereka hidup dan juga ketika mana mereka mati. Doakan kepada mereka, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Okey, baik. Yang ketujuh, hubungkan silaturahim di antara adik-beradik mak ayah kita. Itu antara salah satu tanda. Dan juga kawan-kawan yang mereka sayang dan mereka berkawan ketika mana mereka masih hidup. Dan banyakkanlah berdoa untuk mereka, banyakkan bersedekah perkara-perkara yang boleh menyampaikan kepada mereka. Jadi antara benda-benda yang patut-patut kita buat kepada kedua ibu bapa kita, terutamanya dalam keadaan sama ada mereka masih ada ataupun dah pun tak ada. Dah pun tak ada. Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Segala yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan datang dari diri saya. Mungkin ada soalan untuk dikongsi. Baik, ada soalan. Ada soalan. Hukum pakai produk. Hukum pakai produk boleh tak boleh? Okay. Hukum pakai produk hukumnya adalah harus nak pakai. Boleh jadi wajib, boleh jadi harus. Jadi sunat namanya. Baik, bila wajib? Kalau seorang perempuan tu yang cantik, teramat-amat cantik, cantik yang teramat sehingga boleh menimbulkan fitnah. Maknanya kalau dia lalu kat mana-mana tempat, semua orang akan terpukul dan akan tengok dia. Bukan sekadar lelaki. Ada seorang sahabat, bukan pada sekadar perempuan, bahkan lelaki pun kalau dah terlalu handsome yang terlampau. Tapi kita orang Melayu sangat, kami tak pernah pergi saya jumpa apa yang handsome. Handsome lah. Handsome sangat handsome. Mereka orang Arab ada. Orang Arab. Macam orang Arab ni kalau handsome, Masya Allah handsome tu. Kita yang lelaki kita tengok pun kita tahu tu orang handsome sangat-sangat. Macam di zaman Umar Al-Khattab pernah berlaku seorang lelaki. Nama dia Wassalamualaikum Muhammad. Saya tak ingat nama dia. Zaman Umar Al-Khattab. Dia ni handsome. Perempuan tu puji dia. Bila Umar Al-Khattab dengar orang lelaki dipuji dia oleh seorang perempuan, apa kata dia? Panggil orang lelaki tu datang sekejap. Istana datang tu Putrajaya waktu tu, Putrajaya di bawah situ lah, jumpa dengan Amirul Mukminin. Apa kata Umar Al-Khattab? Bila dia tengok saja lelaki tu, oh patutlah orang perempuan tu puji kau sangat-sangat, rupanya kau cantik. Dia perintahkan para sahabat, kau bentakkan kepala dia. Sebab dia handsome sangat, supaya bila bentakkan kepala dia jadi tak handsome. Tapi jadi masalah rupanya orang lelaki ni bila bentak makin handsome. Bila dah lepas bentak tu makin digilai oleh orang perempuan. Akhir sekali dipanggil pula kali yang kedua. Apa kata dia? Ikatkan serban kat atas kepala dia, bagi pakai serban. Bila pakai serban pun nampak handsome juga. La
dalam kali-kali yang ketiga, Umar bin Khattab telah buangkan dia, buang daerah ke Basrah. Sebab apa? Dia telah menimbulkan fitnah di Madinah. Maknanya kerana kecantikan dia yang terlalu nampak. Itu orang lagi. Baik, ada pun orang perempuan bila dah terlalu cantik, comel, lembut, menyebabkan tarikan tak nak pada orang, afdal baginya pakai tutup, pakai produk nampak mata saja untuk mengelakkan dia berlakunya fitnah. Baik. Yang kedua, yang lain-lain daripada itu hukumnya adalah harus bahkan boleh masuk dalam perkara sunnah kerana kita nak menjaga arwah kita lebih, maka harus untuk dia tak ada masalah. Tapi bila dia dah pakai, ingat dia pakai macam tu, dia kena jagalah akhlak kalau ada supaya tidak mendatangkan fitnah pula kepada orang lain yang pakai. Macam hari ini ada orang yang pakai tudung tapi dia tak pakai tudung, pakai tapi perangainya tidak mencerminkan pada apa yang dia pakai, maka dia telah menjatuhkan orang lain yang pakai tudung. Baik, soalan lain. Ibu-ibu kita ada perang tak? والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمع هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لنا شقيا ولا مكروها ولا مكرودا. الحمد لله